Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk menonton channel YouTube saya. Terima kasih banyak yang telah pun subscribe, yang telah pun share, dan saya minta untuk terus share lah ya, berikan komen-komen anda di dalam channel YouTube ini dan kongsikan bersama dengan teman-teman yang lain. Hari ini saya nak ulas tentang berita yang baru saya terima semalam, iaitu berkenaan dengan kenyataan Menteri yang mengatakan bermula Julai ini tiada lagi harga siling, tiada lagi harga siling bagi minyak masak berbotol. Ini satu lagi hukuman, ya, pada saya, hukuman kepada rakyat negara kita. Sebelum ini kita diberitahu bahawa bermula Julai juga subsidi bagi ayam dan telur telah pun dihapuskan, ya, bermula Julai. Bulan depan ni lah, tinggal beberapa hari lagi. Hari ini dah 22 Jun. Ya, bermula Julai tidak ada lagi subsidi bagi ayam dan juga telur. Tanpa ditarik subsidi pun sekarang ni kita tahu berapa harga ayam. Sudah RM10, RM11, RM12 itu biasalah sekarang ni lagi pergi pasar. Ya. Saya masih teringat lagi di zaman era kerajaan PH menghampiri RM6 sekilo ayam. Pemangkang waktu itu, UMNO, PAS ya, yang jadi pemangkang ketika itu punya kecoh ya, macam nak kiamat. Dia nak berdemo lah ya, flash mob lah, macam-macam. Kerajaan dipengaruhi oleh DAP, peniaga-peniaga padang-padang Cina mengambil keuntungan, sebab itu harga ayam naik dan sebagainya lah. Ya. Itu waktu itu tak sampai RM6 pun sekilo, ya. Baru naik 10 sen, 20 sen. Dia punya heboh. Ya. Macam-macam dia tuduh kerajaan PH ketika itu. Hari ini 2 kali ganda daripada kerajaan PH. Ya, dah lebih pada RM10. Ada sampai RM12.5. Ya, puratanya saya boleh sebut dalam RM12. Dan kalau dapat RM10 tu kira bertuah lah kalau anda dapat RM10 sekilo ayam sekarang ini. Itu dalam keadaan bersubsidi. Ya. Bulan Julai ini ayam dengan telur dah tak ada subsidi. Sekarang ni harga telur walaupun ada subsidi, berapa dah harga telur sepapan. Ya. Jadi sekarang ni rakyat boleh makan grade E sajalah. Ya. Kalau ada grade F, grade G ke, itulah telur yang kita boleh makan. Jadi tak heranlah kalau kita pergi ke kedai makan, harga barang makanan di kedai-kedai ya, untuk makan goreng telur saja, nasi lemak telur ke, harga pun dah tinggi. Ya, telur pun semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil. Ya. Inilah kerajaan yang menterinya boleh dikatakan menteri tak telur lah. Ya. Yang orang gelar kerajaan ayam. Ini dia kerajaan ayam yang tidak boleh memimpin tetapi nafsunya tinggi. Ya, nafsu nak jadi kerajaan, nak jadi menteri sampai puluhan orang jadi menteri. Timbalan menteri, ya. Banyak rakyat kena keluar duit nak bayar gaji dia orang ni. Ya. Berganda daripada zaman PH, ya, menteri kabinet yang ada. Tetapi yang betul-betul buat kerja, untuk rakyat boleh dibilang dengan jari. Saya rasa tak ada lah, bila kata tak ada, nampak pun menteri yang nampak ikhlas ya, di dalam tugas mereka untuk membantu rakyat. Semuanya memberikan pandangan, idea nak menyusahkan rakyat. Nak menyelesaikan masalah yang paling mudah, itu dia. Ada yang mencadangkan kembalikan semula GST, ya, ada yang mencadangkan naikkan cukai, ada mencadangkan menaikkan denda, tarik subsidi, hapuskan harga siling. Ini semua idea-idea daripada menteri yang tidak boleh langsung nak berfikir bagaimana cara nak menyelesaikan masalah rakyat tanpa menyerahkan bulat-bulat kepada rakyat. Ada menteri pertahanan pula nak selesaikan masalah tentera, dia suruh tentera buat kebun, bertanam sayur. Ya. Kalau dulu kalau ada tentera yang di quarters, rumah-rumah keluarga, tanam sikit-sikit, tak boleh, salah. Buat kebun tu salah kalau dulu. Ya, saya masih ingat lagi waktu saya lain tentera. Yang nak buat kebun belakang rumah kat quarters, mereka tidak dibenarkan untuk membuat ladang dan sebagainya. Ya. Hari ini menteri dah mula bercakap, elok warga tentera berkebun. Ya. Kalau duduk rumah keluarga, rumah yang bertingkat-tingkat tu, saya dah tahulah dekat mana kebun yang boleh dibuat. Ya.
Berapa banyak halaman ataupun tanah yang diberikan kepada tentera-tentera untuk mereka buat kebun. Nak tanam pokok bunga pun kadang-kadang tak ada tempat. Terpaksa tanam dalam pasu. Pokok bunga gantung di sana sini, letak dekat atas beranda dan sebagainya. Tak ada tempat, tak ada tanah nak ditanam bunga. Bagaimana menteri boleh keluar idea untuk galakkan tentera tanam sayur-sayuran sebagai salah satu cara untuk mengurangkan kos sara hidup. Apakah ini idea daripada seorang menteri yang kononnya nak menyelesaikan masalah tentera? Ada menteri nak menyelesaikan masalah rakyat dengan cara untuk menghapuskan harga siling bagi minyak masak. Dia kata minyak masak bulan Julai tidak ada lagi harga siling. Minyak masak yang berbotol. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Dah tak ada dah harga siling. Bermakna tak kisah. Setinggi mana pun harga minyak masak ni. Ikut harga pasaran. Melambung tinggi macam mana pun, tidak ada lagi harga siling bagi minyak masak berbotol. Maksudnya, macam kita rakyat yang tengah susah sekarang ini, kalau nak guna minyak masak, kena beli yang packing plastik lah. Yang itu masih ada lagi. Apakah ini yang kajian mahu rakyat menikmati kehidupan menggunakan rakyat yang menggunakan minyak masak jadi keperluan harian di rumah. Minyak masak ni keperluan harian. Nak masak apa pun di rumah, orang kaya ke orang miskin kena masak, mereka memerlukan minyak. Kalau dah minyak harga botol tidak lagi dapat harga yang murah, tidak ada lagi harga siling, maka kena beli minyak yang packing, minyak yang plastik, dalam plastik. Ini minyak yang kita tahu bahawa minyak berkualiti rendah. Apakah ini kita mahu rakyat kita menikmati minyak yang sedemikian rupa? Dalam keadaan menteri-menteri sekarang ni gaji besar, kehidupan mereka mewah, dengan bilangan jumlah menteri-menteri kabinet yang ramai, allowance lagi, macam-macam allowance yang ada, jadi dinikmati oleh para menteri, timbalan menteri, wakil-wakil rakyat, ahli parlimen. Bagaimana dengan rakyat di bawah? Bukan saja bekas tentera, di mana saja pun rakyat di bawah, pesara tentera ke, yang tidak berpencen ke, yang berpencen, sama ada pesara guru, apa, semua rakyat berbagai golongan sekarang ni merasa susah dengan kehidupan sekarang ni, dengan ekonominya, dengan harga barang yang meningkat, bukan saja telur, bukan saja ayam, daging. Saya tak tahu untuk menambut Hari Raya Haji ni berapa pula harga bagi daging. Kita boleh tanyalah rakan-rakan kita yang melakukan korban, kalau mereka beli seekor lembu, sekarang berapa harga bagi seekor lembu. Kita boleh tanya. Ini menunjukkan bahawa kerajaan gagal untuk menyelesaikan masalah rakyat. Apa pun alasan mereka atas isu harga ayam, macam-macam mereka gunakan alasan. Dengan kos dedak yang meningkatnya, alasan yang mereka gunakan, dengan alasan kerana faktor gaji minima, yang terpaksa pengusaha-pengusaha ladang ternakan ayam mengurangkan pekerja. Macam-macam alasan yang mereka gunakan. Tetapi apa pun alasan yang mereka gunakan, semua masalah ini juga dialami sewaktu kerajaan PH dahulu. Kita juga mengalami masalah yang sama. Tetapi mengapa menteri di zaman PH dulu, termasuk menteri yang menjaga harga barang, Yang Muhammad Saifuddin Nasution, boleh mengawal dan juga boleh menangani masalah-masalah ini? Kenapa? Kerana mereka bekerja dengan ikhlas untuk membantu rakyat. Mereka tidak memikirkan komisen untuk dirinya ataupun untuk rakan-rakannya ataupun kroni-kroni mereka. Tidak ada komisen, tidak ada make-up mana-mana harga pun. Secara Saifuddin mengatasi masalah dengan cara berjumpa dengan semua pihak yang berkaitan, kementerian-kementerian yang berkaitan, agensi-agensi yang berkaitan, dikumpulkan, berbincang bagaimana kita nak atasi masalah kenaikan harga barang. Sebab itu Saifuddin dapat menangani isu kenaikan harga barang ini. Di zaman dia, bukan kita nak memuji tanpa fakta. Kita boleh lihat sendiri, sewaktu menyambut perayaan, di zaman era kerajaan PH, tidak ada masalah, bekalan tidak cukup, tidak ada masalah kenaikan harga barang.
Itu pun kita teruk diserang waktu itu oleh pembangkang UMNO dan juga PAS. Hari ini mereka sama-sama berada dalam kerajaan. Nah, kita saksikan sendiri bagaimana mereka menguruskan negara ini. Ya, macam-macam alasan yang diberikan kononnya untuk menghalalkan kenaikan harga barang. Sayur pun dah naik. Ya, nak makan apa? Rakyat Malaysia nak makan apa? Kalau dulu orang kata, oh sokong pembangkang ni jadi kerajaan, maka rakyat Malaysia akan makan ubi kayu seperti zaman Jepun dahulu. Hari ini ubi kayu pun dah mahal. Kalau saudara tak percaya, pergi pasar, ya, beli ubi kayu. Ubi kayu pun dah mahal, saudara. Ya, roti pun naik harga. Sekarang ni ikan pun naik harga. Kita ada pilihan apa? Kalau dulu ayam naik harga, mungkin kita boleh bertukar untuk makan ikan. Kalau ikan naik harga, kita boleh makan ayam. Sekarang ni kedua-duanya berlumba-lumba untuk naik. Ya, telur pun, ya, telur ayam pun naik harga sekarang ini. Ya, grade sekalipun, ya, tetap ada meningkat harganya. Sebab apa? Kerana kegagalan kerajaan mengawal ekonomi negara, kegagalan kerajaan, ya, Perdana Menteri khususnya menentukan menteri-menteri ini buat kerja, ya, dengan betul, buat kerja secara orang kata, ya, memikirkan, ya, apabila menjadi menteri, pertama sekali mereka menjadi menteri, mereka memikirkan, tentulah mereka mesti memikirkan tentang permasalahan rakyat bawahan, rakyat marahan, bukannya tentang untuk mengkayakan kumpulan-kumpulan ataupun kroni-kroni mereka. Ya, ini kadang-kadang jadi menteri, mereka fikir tentang bagaimana kita nak menambah kekayaan keluarga kita. Bagaimana kita nak membantu kawan-kawan kita untuk mendapatkan projek, komisen dan sebagainya. Sebab itulah hari ini kita melihat semua kementerian, tidak ada langsung kementerian yang kita lihat menampilkan, ya, kejayaan ataupun menampakkan seorang menteri yang berwibawa, yang nampak membela nasib rakyat dan sebagainya, termasuk Menteri Kesihatan KJ dengan isu MySejahteranya, ya, belum cerita lagi isu data-data yang telah pun dijual kepada pihak luar, ya. Menteri Pertahanan, ya, saya pun tak tahulah, ya, Menteri Pertahanan yang dulunya pernah jadi Menteri Pertahanan, ya, dan rakyat tolak dia, bagaimana berada kembali menjadi Menteri Pertahanan. Dan sebab itulah standard yang ada itu, ya, yang dulunya, ya, yang kita lihat sewaktu beliau jadi Menteri Pertahanan, beliau juga gagal seorang menteri. Hari ini di bawah kerajaan tebuk atap ini, kerajaan yang wujud hasil dari pengkhianatan ini, mengambil semula orang-orang yang dulunya tidak ada guna, ya, yang tidak berguna untuk menjadi menteri. Jadi nasiblah kita, ya, rakyat Malaysia mendapat kerajaan seperti ini. Ya, kadang-kadang kita merasakan ada di kalangan kita juga yang dulunya amat gembira apabila kerajaan PH itu tumbang, kerana kita termakan dengan hasutan ataupun sentimen yang mengatakan kerajaan PH itu dikawal oleh DAP dan sebagainya. Ya. Hari ini bila Tuhan tunjukkan bahawa kerajaan yang kononnya kerajaan Melayu Islam ini, ya, yang di dalamnya ada lebay dan tahu hukum, ya, kita dapat lihat sendiri, ya, apa yang mereka persembahkan kepada kita. Apakah kita merasa lebih senang sekarang ini berbanding pada zaman 22 bulan kerajaan PH, ya. Saya tak mengatakan bahawa kerajaan PH perfect semua, ya, ada kelemahan-kelemahan kita, tetapi di sebalik kelemahan-kelemahan itu banyak kita lihat, ya, menteri-menteri yang begitu berkualiti, yang menjalankan tugasnya dengan baik, ya. Contohnya seperti satu menteri wanita, ya, Yeo Beijing, ya, seorang menteri wanita yang boleh melaksanakan kementeriannya 3 kementerian. Kalau sekarang ni Tuan Menteri Oman pernah jadi menteri dalam sekitar KJ jadi menteri sains, ya. Tapi Yeo Beijing dia boleh laksanakan 3 kementerian yang ada hari ini dengan dia seorang dia buat. Ya, bermakna kita tidak banyak pecahkan kementerian hanya untuk nak beri jawatan menteri. Ya, bahkan kita gabungkan kementerian itu hanya diwakili oleh seorang menteri dan ianya berjaya, ya, dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa memerlukan
jawatan yang lebih dan menggunakan wang rakyat ya untuk memberikan jawatan kepada pimpinan parti kita sendiri. Jadi situ lihat dengan jelas bahawa di bawah kerajaan PH ini walaupun ada kelemahan-kelemahannya ya, tetapi jauh lebih baik daripada kerajaan yang ada sekarang ya. Kita ingat bahawa mereka yang mengkhianat itu, mereka yang merampas kuasa itu, kita ingatkan bahawa mereka nak buat yang lebih baik daripada kerajaan PH. Tapi hari ini saudara, saya lihat sendiri ya, nilai mata wang macam mana, ekonomi macam mana ya, harga barang macam mana, pengangguran macam mana, sistem pendidikan pun nampaknya dalam macam bintang pukang tak terurus ya. Banyaklah kalau kita nak sebut, nak senaraikan kegagalan kerajaan yang ada pada hari ini. Sebab itu tak peliklah ya, ada persatuan peguam-peguam yang dah mula berdemonstrasi, veteran-veteran tentera pun dah mula berdemonstrasi. Mereka dah mula merasai keperitan berada di bawah kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat ini. Maka saya berpesan ya kepada saudara-saudara semua dan juga kepada rakan-rakan yang saudara kongsikan bahawa janganlah kita apabila kita dah sampai ke peringkat kita nak memilih kerajaan pada PRU yang ke-15 yang mungkin tidak berapa lama lagi, kita lupakan segala permasalahan hari ini ya, oleh kerana kita mungkin tergoda dan juga tertawan dengan umpanan atau berdedak yang diberikan menjelang pilihan raya sehingga kita lupa betapa lamanya kita menderita daripada mula COVID dulu ya, kita menderita dan sebagainya, dan akhirnya kita berikan kuasa kembali kepada puak-puak yang pernah menyusahkan kita selama ini. Jadi saya menyeru kepada semua pihak supaya kita berani membuat keputusan ya, hendaklah kita lebih bijak di dalam menentukan mana kerajaan yang benar-benar bertanggungjawab, manakah pemimpin yang kita lihat mempamerkan ya ketokohannya, kewibawaannya ya, dan kita lihat segi track record mana-mana pemimpin yang akan menjadi pemimpin negara kita selepas PRU yang ke-15 nanti ya. Kadang-kadang dekat PRU ni macam-macam lah ya. Dedak akan ditabur ya, masa tu cash. Cash is king, kata Najib ya. King itu rakyat. Yang sebenarnya king itu ialah rakyat Rosmah lah. Rosmah pun termasuklah rakyat juga lah tu kan. Jadi cukuplah, jangan sampai kita terpedaya lagi dan kita perlu lebih banyak ya mengikuti perkembangan politik semasa supaya kita tidak menjadi orang yang mudah untuk dipergunakan oleh ahli-ahli politik yang suka memperbodohkan kita ya, yang mengambil kesempatan di atas kepercayaan yang kita berikan kepada mereka ya, terutamanya kepada anak-anak muda. Sekarang ini umur 18 dah boleh untuk mengundi ya. Jadi saya yakin anak muda lebih bijak dan tahu menilai melihat perkembangan politik sekarang ini. Mereka lihat bagaimana keadaan diri mereka ya, belajar macam mana mereka begitu susah ya di dalam pengajian, begitu susah bila dah dapat sijil nak bekerja, dapat ijazah nak bekerja pun susah ya. Bagi anak muda yang tidak ada pekerjaan ya, mereka menganggur begitu lama. Bagaimana kos hidup yang juga menyusahkan ya, yang juga memberi kesan kepada anak-anak muda terutamanya yang bekerja di luar kampung ya, yang menyewa rumah sewa untuk bekerja, berapa gaji yang mereka dapat, harga barang dan sebagainya ya. Macam-macam yang kita lihat. Sepatutnya lah ya, anak muda boleh fikir dengan matang, dan anak muda lah harapan supaya mereka berani melakukan perubahan, supaya bukan saja diri mereka terbela, malahan ya kedua ibu bapa mereka, keluarga mereka di kampung juga akan turut terbela ya kalau kita berani melakukan perubahan. Jadi cukup sampai di sini saja untuk perkongsian hari ini ya, secara ringkas, secara santai saja kita bercakap. Yang pentingnya harus kita fahami bahawa setiap hari kita akan dengar ya kenyataan-kenyataan daripada menteri yang bukan melegakan kita ya, tetapi menyesakkan dada kita ya. Para peniaga pun kalau kita bertemu dengan para peniaga, tanya dia
Apakah dia merasa lebih mudah ataupun lebih senang meniaga sekarang ini, ya, sudah pasti kita akan dapat jawapan daripada mereka. Ya. Kita nak salahkan pada peniaga pun tak boleh sekarang ni, ya. Kalau dia jual makanan harga mahal, tak boleh lagi kita nak salahkan mereka, kerana mereka juga, ya, seperti kita, ya, terpaksa menanggung kos sara hidup, harga barang yang mahal, dan bagaimana mereka nak menjual dengan harga yang murah kalau mereka juga terpaksa membeli dengan harga yang mahal. Ya, kadang-kadang kita simpatilah dengan rakan-rakan kita walaupun meniaga kecil-kecilan, burger, ya, macam mana harga minyak nak naik ni, ya, telur dah naik dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka nak jual dengan harga yang seperti biasa, ya, yang mereka selalu berikan kepada pelanggan. Mereka terpaksa naikkan harga walaupun untungnya sama, ya. Mereka dapat untung bukan naik pun, ya, tak ada keuntungan yang lebih, untungnya sama, tapi harga terpaksa dinaikkan kerana untuk menanggung kos modal, ya, modal yang mereka terpaksa keluarkan. Jadi kita harus faham isu ini dan kita boleh, ya, melakukan perubahan sebenarnya, asalkan kita berani melakukan perubahan seperti mana rakyat juga telah lakukan pada PRU14 yang lalu. Malangnya, ya, pemimpin politik yang rakus dan tamak, haluba, yang korup ini mengkhianati kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat kerana mereka nak jadi kerajaan. Untuk apa? Untuk mereka lakukan apa yang telah mereka lakukan pada hari ini. Yang jadi mangsa adalah rakyat. Yang senang adalah mereka. Habuan mereka berikan di kalangan-kalangan mereka, rakan-rakan mereka, ya, habuan-habuan jawatan-jawatan politik yang mereka berikan kepada pemimpin-pemimpin politik yang menyokong mereka, ya. Tapi kita jadi rakyat terpaksa dah seperti seorang pengemis yang setiap hari terpaksa merayu dengan kerajaan. Veteran-veteran tentera terpaksa berjemur di tengah panas untuk mendapatkan hak-hak mereka. Para-para peguam pun, ya, terpaksa berhimpun, ya, untuk membela ataupun untuk membawa perjuangan mereka. Jadi cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam isu yang lain. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih kepada yang subscribe, yang belum subscribe. Ya, saya minta subscribe dan share dengan kawan untuk kita terus, ya, berkomunikasi di masa-masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.